Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua. Hari ini cikgu nak share tentang anxiety disorder atau dikenali sebagai kecelaruan keresahan. Anxiety adalah keadaan psikik yang dalam ketakutan ataupun kebimbangan yang kronik walaupun tak ada rangsangan yang khusus. Jenis-jenis anxiety adalah seperti fobia, kecelaruan keresahan yang menyeluruh, kecelaruan obsesif kompulsif, kecelaruan stres pasca trauma dan kecelaruan panik. Sekarang ni cikgu akan terangkan tentang fobia dulu. Fobia adalah rasa ketakutan yang berlebihan pada sesuatu hal ataupun fenomena. Fobia ada dua, ada fobia spesifik dan ada fobia sosial. Fobia spesifik adalah ketakutan yang tidak munasabah kepada sesuatu perkara. Manakala fobia sosial adalah ketakutan ekstrim ketika berada di halayak ramai. Fobia spesifik adalah seperti fobia kepada haiwan, fobia kepada kecederaan, fobia kepada situasi, fobia kepada alam semula jadi dan lain-lain fobia seperti takut kepada kanak-kanak dan sebagainya. Contoh fobia spesifik adalah seperti hyperfobia iaitu takut pada keadaan tinggi, opidofobia takut kepada ular, ligofobia takut kepada kegelapan, renidaphobia pula takut kepada katak dan felinofobia pula takut kepada kucing. Tanda-tanda fobia spesifik adalah seperti degup jantung yang laju, berpeluh-peluh, rasa mual, rasa marah pada situasi tersebut ataupun boleh pingsan jika terlalu takut ataupun takut yang melampau. Fobia sosial pula adalah apabila seseorang itu takut berada di halayak ramai. Contoh fobia sosial pula adalah takut yang ekstrim ketika berada di halayak ramai sama ada bertemu dengan orang asing ataupun orang yang penting. Tanda-tanda fobia sosial adalah seperti gugup bila berdepan dengan orang ramai, jantung berdebar-debar, sakit perut, berpeluh-peluh, gementar termasuklah suara dan nafas menjadi pendek-pendek. Kecelaruan keresahan menyeluruh atau dikenali sebagai Generalized Anxiety Disorder atau GAD adalah kebimbangan yang tidak terkawal dan sering mengganggu fungsi seharian. Ianya akan menunjukkan pelbagai tanda gejala fizikal. Tanda-tanda GAD adalah seperti keresahan, kegelisahan, mudah penat, letih, lesu, sukar menumpukan perhatian, fikiran menjadi kosong, cepat marah, ketegangan otot dan gangguan tidur. Kebimbangan normal berlawanan dengan GAD adalah kalau kebimbangan normal tu anak pertama kali masuk ke perkemahan di kaki gunung, ya betul kita takut. Tapi kalau GAD, anak yang dah masuk 4 tahun ke college pun dia masih lagi risau. Makan ke tidak, boleh bangun pagi ke tidak. Itu perbezaan antara kebimbangan yang normal ataupun GAD. GAD yang tidak terkawal boleh menyebabkan perubahan perilaku seperti tidak boleh tidur, mudah mandir dan tidak senang duduk. Kecelaruan obsesif kompulsif atau dikenali sebagai OCD adalah fikiran ataupun tindakan yang berulang-ulang berterusan dan tidak diingini.
Okey, ianya akan menyebabkan kebimbangan yang ketara. Kategori OCD yang pertama iaitu ragu-ragu dan rasa takut sekiranya dia buat sesuatu itu tidak sempurna, angkat takbir berkali-kali. Kedua, simpan atau sorok benda yang tidak diperlukan sebab dia takut sesuatu yang buruk akan berlaku sekiranya dia membuang barang-barang tersebut. Jadi dia simpan semua. Ketepatan dan teratur di mana seseorang itu terlalu taksub kepada susunan. Seterusnya ialah pembersih. Orang ini biasanya dia takut akan kekotoran, sentiasa je memastikan keadaan berada di dalam keadaan yang bersih. Okey, seterusnya periksa. Orang ini akan berulang-ulang kali membuat semakan sama ada dia dah kunci rumah ke tidak, contohnya. Simptom OCD yang pertama ialah obsesif. Yang pertama, ketakutan di mana dia takut kalau akan mencederakan diri dia sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, seksual, di mana dia dapat menggambarkan seksual itu adalah suatu keganasan. Yang ketiga, ketepatan, sentiasa nak pastikan sesuatu itu tersusun dan kemas. Dan yang keempat ialah kesihatan, takut kalau berlakunya kematian sekiranya sedang mengalami kesakitan yang kronik. Okey, simptom OCD yang kedua pula adalah kompulsif, di mana contohnya berulang-ulang kali dia semak sama ada gas dah tutup ke tidak, cek sama ada pintu dah kunci ke tidak, tengok sama ada suis tu dah tutup ke belum. Banyak habis masa menyusun untuk pastikan semuanya teratur dan seringkali semak sama ada orang-orang yang disayangi tu selamat ke tidak. Kecelaruan stres pasca trauma ataupun dikenali sebagai Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, adalah berlaku apabila seseorang itu mengalami peristiwa trauma, sama ada dari segi pengalaman dia ataupun dia menyaksikan kejadian tersebut ataupun dia sendiri berhadapan dengan peristiwa yang sangat mengerikan seperti pembunuhan ataupun situasi yang tidak berdaya untuk ditangani. Okey? Dianya akan menimbulkan kekakuan emosi, tidak berdaya dan merasa seram. Simptom PTSD pula adalah seperti sukar untuk tidur, cepat marah. Okey, kemudian biasanya sukar untuk menumpukan perhatian. Dia akan terlalu berhati-hati, akan memperbesarkan ketakutan yang dialami. Kesan PTSD pula adalah seperti tekanan yang ketara, okey, penarikan diri daripada sosial, maksudnya dia tak nak bergaul dengan orang ramai, gangguan kepada kerja dan gangguan kepada fungsi badan yang penting. Tahap PTSD, okey, yang pertama akut. Akut ni kalau simptomnya menunjukkan kurang daripada 3 bulan. Manakala yang kronik pula, simptom dia menunjukkan 3 bulan ataupun lebih. Kecelaruan panik ataupun dikenali sebagai panic disorder, PD, adalah perasaan takut yang tidak selesa berlaku secara tiba-tiba diiringi oleh simptom fizikal. Ianya berlaku dalam tempoh 10 minit. Jenis-jenis panik adalah seperti bergantung kepada situasi. Yang ini ada menunjukkan isyarat. Okey, yang kedua, tanpa diduga. Dia ni tidak akan menunjukkan isyarat apa-apa. Paniknya. Okey, yang ketiga ialah ikut pengaruh situasi.
Simptom panik adalah seperti sakit dada, rasa sejuk ke, rasa panas ke, rasa macam tercekik, rasa sesak nafas, berpeluh-peluh, loya, pening, jantung berdebar-debar, kebas, okey, menggeletar, takut mati dan takut hilang kawalan. Agrofobia adalah berasal daripada perkataan Greek iaitu takut pasar, di mana dia tidak boleh berdiri dengan sendiri dan kebimbangan apabila berada di dalam situasi atau tempat yang dijangkakan sukar untuk dia melepaskan diri apabila dapat serangan panik. Siapa ya yang berisiko untuk mendapat anxiety disorder ini? Biasanya orang-orang yang berisiko adalah orang yang mengalami trauma, ada genetik, kepribadian dia, personality dia macam tu, ataupun pernah mengalami gangguan mental, ataupun kesan daripada ubat ataupun dadah ataupun alkohol yang diambil, ataupun stres sebab kesakitan yang dialami. Rawatan untuk anxiety disorder adalah seperti psikoterapi dan kaunseling ataupun boleh mendapatkan ubat-ubatan yang diberikan oleh doktor. Dan pilihan yang terakhir ialah secara Islami kita berdoa, sembahyang. Rawatan awal yang boleh kita buat kalau kita ni dah ada tanda-tanda anxiety tadi ialah kita boleh buat meditasi kat rumah, berendam dengan air panas untuk longgarkan otot-otot yang tegang, beriadah, gunakan essential oil ataupun aromaterapi sebelum tidur, adakan hobi yang baru dan berceritalah kepada orang yang tersayang ataupun orang yang dipercayai. Sekian, terima kasih. Amalkan gaya hidup sihat untuk kekal sihat. Bye.